kita ni orang Islam. Kita ni orang Islam. Walaupun parti UMNO, walaupun ada parti PKR, tak kira. Tapi kita orang Islam itu yang pertama. Bukan sahaja kita nak Islam, kita orang Islam dah. Kita ni orang Islam. Kita berbangga. Parti ni macam kereta, macam kenderaan. Persatuan maknanya. Pasal kadang-kadang terpaksa beritahu macam tu kerana ada orang yang faham seolah-olah parti ni agama. Jadi saya nak beritahu bahawa kita ni orang Islam walaupun parti UMNO. Rupanya apabila kita baca buku-buku ulama tentang Islam, tentang dakwah, tentang fiqh, lah rupanya UMNO ni dia jadi kerajaan, dia dah berjuang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng, kita bersama lagi. Okey, soal parti PAS ni, parti PAS. Tunggang agama semampu boleh. Tungganglah tragedi-tragedi perkara-perkara yang berlaku di dalam agama Islam sepanjang adanya agama Islam, sepanjang Rasulullah daripada dilahirkan sehinggalah Rasulullah wafat dan sehinggalah para sahabat sehingga sekarang. Apa yang berlaku semua dia tunggang. Semua dia duk cerita itu, cerita ini, cerita macam-macam. Last bila dia dapat kuasa, bila dia dah dapat kedudukan, bila dia dapat berjaya memerintah negara kita, apa yang dia buat? Apa yang dia buat sepanjang dia jadi menteri, dia dapat jadi menteri agama, dia dapat ada di dalam kerajaan, lepas tu dia dapat peruntukan berjuta-juta, dia dapat itu, dia dapat ini. Sangat-sangat nikmat lah setelah puluhan tahun PAS ada di dalam kerajaan. Setelah puluhan tahun PAS tak pernah ada di dalam kerajaan. PAS selama ni puluhan tahun sebagai pembangkang sahaja. PAS tak pernah jadi kerajaan. Pernahlah sekali. Lepas tu bergaduh. Bila bergaduh, PAS pun keluar daripada UMNO, Barisan Nasional waktu tu. So PAS ni selama puluhan tahun duk menjadi pembangkang. Dia tak pernah rasa nikmat. Dan apabila sepanjang dia jadi pembangkang tu, dia punya jual agama, dia punya tunggang, guna nama Allah, guna Al-Quran, guna hadis, guna nama Nabi, apa semua. Bila dia dapat kuasa, dia dapat kedudukan, haram apa pun dia tak buat. Apa pun tak buat. Sepanjang 33 bulan, apakah jasa parti PAS terhadap agama Islam di dalam negara kita? Sepanjang 33 bulan, apakah jasa Hadi Awang ke parti PAS terhadap perundangan negara kita, terhadap agama Islam di dalam negara kita? Apa yang ada, geng? Apa pun tak ada. Tak ada apa langsung. So, aku nak bawa dengan seseorang ustaz ni. Ustaz ni memang dia berada dekat macam di dalam kawasan Ustaz Hadi Awang. Dia memang berada bekas imam di Masjid Rusila yang dah bertentangan dengan Hadi Awang, yang dah bertentangan dengan parti PAS. Dan kenapa dan mengapa dia menolak parti PAS. So, aku akan bawa dengan hampa bersama-sama, kita dengar hujahan dia macam dia punya penjelasan dia. Dan sekarang dia memilih untuk bersama dengan UMNO dan sangat-sangat banyak dia ada channel YouTube dia dan dia pun ada channel TikTok dia. Dan ini video ni aku ambil sewaktu dia menjadi sewaktu kempen pilihan raya Kemaman. So kita boleh dengar dia punya hujahan dia macam dia pun seorang ustaz. Seorang ustaz, dia tahulah. Dia tahu dan dia boleh menilai. Dan saya hampa tengoklah kan, dia melawan satu persatu hujah Hadi Awang. So jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh ustaz ni. Kita jumpa di hujung video. Jom sama-sama kita dengar. Pertama-tamanya, marilah kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberi peluang dan ruang kepada kita pada malam yang mulia ini kita berhimpun untuk sama-sama kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini suka saya memberi
satu nasihat bahawa sebenarnya di Palestin sana orang Islam, orang Palestin, mereka diperangi dan dibunuh. Jadi kita di Malaysia ni, kita nak pergi jauh tak boleh. Tapi semua kita nak kelebihan jihad, dia panggil jihad ma'arakah. Jadi kita nak juga kelebihan itu, kita ambil peluang berdoa. Duduk rumah, duduk di mana-mana pun, dengan suara yang tak kuat, yang lembut, kita minta, wahai Tuhan, berilah pertolongan kepada saudara-saudara kami di Palestin ataupun di Gaza. Kita doa begitu. Duduk saja, ada ruang, ada peluang, kita kata, wahai Tuhan, bahasa Melayu, kita orang Melayu. Bukan mesti kita berdoa kot bahasa Arab. Kadang-kadang kita baca kot Arab, kita pun tak tahu. Baik kita orang Melayu, baca kot Melayu. Orang Cina, kot Cina. Orang putih, kot orang putih. Supaya dia khusyuk, supaya dia faham, supaya dia rasa bersungguh. Dia kata, wahai Tuhan, berilah pertolongan kepada saudara-saudara kami di Gaza. Mudah-mudahan maknanya kita dapat kelebihan jihad bersama dengan mereka. Pada malam yang mulia ini, saya mengambil peluang untuk bercakap tentang agama. Mungkin Datuk Mak Syed bercakap dan Wang Mahusin bercakap politik. Saya tak berapa pandai tajuk tu. Jadi saya nak bercakapnya bahawa kita ni orang Islam. Kita ni orang Islam. Walaupun parti UMNO, walaupun ada parti PKR, tak kira. Tapi kita orang Islam, itu yang pertama. Bukan sahaja kita nak Islam, kita orang Islam dah. Kita ni orang Islam. Kita berbangga. Parti ni macam kereta, macam kenderaan. Persatuan maknanya. Pasal kadang-kadang terpaksa beritahu macam tu kerana ada orang yang faham seolah-olah parti ni agama. Jadi saya nak beritahu bahawa kita ni orang Islam walaupun parti UMNO. Pada malam yang mulia ini saya nak baca satu ayat firman Allah Ta'ala. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman itu ialah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman percaya kepada Rasulnya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun baginda sudah mati, kita percaya kepada Nabi ni. Bukan kepada Muhammad batang tubuh dia saja, tetapi kepada kenabian dan kerasulannya. Summalam yartabu. Kemudian mereka itu, yakni orang-orang yang beriman itu tidak ragu, tidak syak. Dan mereka itu berjuang pada jalan Allah dengan harta mereka dan dengan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ayat ini saya nak cerita bahawa apabila Allah Ta'ala sebut innamal mu'minuna, kita belajar bahasa Arab, innama tu dengan makna sesungguhnya, hanya. Maknanya orang ni, orang yang akan disebut ni, orang-orang yang beriman. Tak kira orang Arab, orang Melayu, orang parti mana pun.
Saya kena sebut orang parti mana pun. Pasal bimbangnya kata dia saja. Asal berimang dia. Asal Islam dia. Jadi saya terpaksa sebut. Tak kira lah orang negara mana. Tak kira orang bangsa mana. Tak kira orang parti mana, orang jamaah mana, orang kapuk mana. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman itu, mereka yang beriman kepada Allah. Dah kita beriman dah ke Allah? Beriman. Kita orang Melayu ni, orang Islam ni, orang beriman kepada Allah. Allazina amanu billah, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kita beriman kepada Rasul. Kita orang Melayu, orang Islam ni beriman kepada Rasul. Kita percaya kepada Rasul. Ada setengah tu menyambut maulud. Kita berselawat kalau hari Jumaat, hari lain pun kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bukan sahaja kita percaya kepada Rasul kita Nabi Muhammad, kita sayang. Kita berselawat, kita ambil ajarannya. Hak semayang-semayang tu, semayang tu Allah Ta'ala suruh kita semayang dalam Quran. Wa aqimus salah, dirikanlah sembahyang. Lepas tu nak sembahyang lagu mana? Nabi ajar. Jadi kita semayang 4 rakaat isyak, itu Nabi ajar. Jadi apa tak beriman kepada Nabi? Kita beriman kepada Nabi. Jadi orang yang benar-benar beriman itu apabila mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, summalam yartabu, kemudian dia tak ragu. Mana ada ragu kita? Kita tak ragu. Dah kita orang beriman lah. Tak kira lah orang UMNO ke, orang PAS ke, orang PS ke. Orang beriman. Cuma tinggal lagi ada buat salah silap tak? Salah silap buat belaka siapa-siapa pun, parti mana, orang negara mana pun. Bukan jadi kafir. Kita buat silap, dia buat silap. Karena Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Kita belajar bahasa Arab juga, kalimah khata' dengan makna banyak, buat banyak. Jadi salah semua ada. Kita boleh bertaubat. Summalam yartabu, kemudian orang yang beriman itu mereka tidak ragu, tidak syak. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Hak ni pula kadang-kadang ni ia jadi keliru. Wajahadu, berjuang pada jalan Allah. Hak ni orang kata orang UMNO dok juang. Orang kerajaan hari ni tak berjuang, yang berjuang dia. Ya berjuang ini, kalimah berjuang ini adalah umum, bukan perang saja. Bukan perang saja. Perang di Malaysia ni haram, tak boleh perang. Dan dengan Cina, tak boleh haram. Pasal apa pula haram dengan Cina? Ya orang kafir. Dah boleh dakwah. Apabila boleh dakwah, tak boleh perang, tak boleh bunuh. Ya benar tak kita dakwah? Benar, tak boleh. Macam di Amerika, kalau kita pergi Amerika orang putih tu, negara dia benar kita dakwah, tak boleh perang, tak boleh. Dah boleh. Orang India, kita tak boleh bunuh dia. Pasal dakwah dibenarkan. Apabila ada dakwah, maka tidak boleh perang. Haram, berdosa. Jadi wajahadu ini makna berjuang pada jalan Allah dengan makna yang luas, termasuklah berperang. Tetapi walaupun berperang ada dalam Islam, dalam Quran, dalam hadis, tapi bukan makna nombor satu. Nombor satu adalah dakwah. Nombor satu ialah ilmu. Nombor satu adalah perpaduan. Nombor satu adalah ukhuwah. Peperangan ni hak terakhir. Hak Nabi tak suka tapi terpaksa. Tapi kita kadang-kadang boleh ustaz, boleh tok guru apabila cerita perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, perang Hunain.
Lepas tu gambar seolah-olah Nabi ni kerja perang. Ini salah. Bukan salah cerita perang Badar. Bukan salah cerita perang Uhud. Tetapi ketika menggambarkan cerita peperangan itu, tak boleh kita jadikan seolah-olah Islam itu suka berperang. Seolah-olah Nabi Muhammad itu suka berperang. Seolah-olah jihad itu hanyalah berperang. Dan apa Nabi perang? Terpaksa. Terpaksa lagu mana? Di zaman Nabi dulu, orang Arab memang wajib perang. Ya balah ya perang. Ya balah ya perang. Dia ada kabilah-kabilah. Asabiyah. Asabiyah jahiliyah tu. Kalau kita kata asabiyah, orang Arab zaman dulu kuat. Masa tidak ada Islam lagi. Apabila mari Islam beki dia, barulah berubah. Barulah ia berubah. Pergi kampung-kampung dia ada. Tempat dia panggil pertahanan dia. Pergi kampung ni ada. Dia buat macam basah lah tapi dengan batu. Kata, buat apa ni basah ni? Saya tanya orang Yaman. Ni dia kata, pak kita jaga malang. Kalau bala-bala, dia jaga. Jadi bukan Nabi nak. Terpaksa. Pilihan raya ada tak masa tu? Tak ada. Tak ada. Nak kuasa, perang. Berebut tanah, perang. Undang-undang tak ada. Siapa gagah dia berkuasa. Nabi mari. Bawa Islam. Apa makna Islam? Makna damai. Islam itu sendiri makna damai. Jadi, orang yang benar-benar beriman itu, orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Rasul. Kemudian dia tidak ragu. Dan mereka berjuang pada jalan Allah. Dah kerajaan juang tak pada jalan Allah? Yalah, masa saya fanatik dulu, saya ingat ke kerajaan tak buat langsung Islam ni. No amno, tak buat Islam langsung. Kalau kata salah, ada salah, betul. Saya pun ada salah. Orang tabligh ada salah. Orang abing ada salah. Siapa pun ada salah. Orang apa pun ada salah. Tapi nak kata tak buat Islam, tak nampak sungguh kita. Apabila kita fanatik, apabila kita ta'assub, apabila kita digambarkan secara salah, kita tak nampak. Kita rasa saya berjuang Islam. Saya ni orang apa berjuang Islam, saya rasa. Takbirnya saya rasa. Pergi kat ceramah, sudah rasa jihad. Rupanya apabila kita baca buku-buku ulama tentang Islam, tentang dakwah, tentang fiqh, lah rupanya UMNO ni dia jadi kerajaan, dia dah berjuang Islam. Berjuang ini makna bersungguh-sungguh dia buat Islam. Apa benda pula orang UMNO buat Islam ni? Kita tengok Nabi SAW apabila dia mari ke Madinah. Apabila Nabi mari ke Madinah, Nabi duduk Mekah berdakwah. Berdakwah, tak ada kerajaan. Jadi UMNO dia ada kerajaan masa tu, berpuluh tahun. Jadi Nabi duduk Mekah tak ada kerajaan. Dia berdakwah. Apabila 13 tahun, orang masuk Islam, makin ramah. Kerana Nabi bawa dengan ilmu. Ilmu pula ilmu wahyu. Bukan pandangan begini. Kadang-kadang cerita pelik-pelik. Ustaz-ustaz kadang cerita pelik-pelik. Ada yang kata anjing ditaring wali Allah juga. Ada ustaz jaga lagu tu. Orang Muslim mungkin NTBU ke apa nampak dalam TikTok dia dengan ustaz budak tu tak kena tu. Allah kata saya pergi belajar tu kata pak tak jumpa lagi anjing pak jadi wali juga. Jadi seolah-olah meletakkan tanah tu terlalu suci. Jadi apabila Nabi bawa Islam ni, Nabi bawa dengan ilmu. Ilmu pula ilmu wahyu. Bukan pandangan orang ni, pandangan orang ni. Ilmu wahyu, ilmu Allah. Lepas tu bawa akhlak. Bawa ukhuwah. Bawa perpaduan. Bawa tak mau balah. Bawa tak mau balah. Kalau nak balah ni, main bola agama. Main sokang dia balah. Main masjid, berebut tukar.
Berebut anak kuci spekar. Berebut nak jadi tok imam. Macam-macam pesing kalau nak balok. Ngajar fiqh pula, ustaz ngajar fiqh. Apabila ngajar fiqh nak balok, dia paksa orang ikut dia. Ikut pandangan dia, balok. Politik kita juga. Politik bukan paksa. Politik ni ijtihadiyah. Masing-masing ijtihad. Masing-masing ada pandangan. Beri keluasan. Jadi maknanya, Nabi mari ke Madinah, mula-mula sekali dia buat masjid. Jadi UMNO ni apabila pegang kerajaan, dia buat ada masjid, buat. Beribu masjid dengan surah. Dah maknanya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka itu berjuang pada jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya. Bukan senang nak susung, nak buat masjid. Lagi, dia buat tabung haji. Masjid ini rumah Allah. Mula-mula sekali Nabi mari. Lepas tu Malaysia ni pula, Nabi duduk Mekah dengan Madinah. Jadi tak payah buat tabung haji. Orang pun tak ramai masa tu. Malaysia ni jauh. Nak kena naik kapal terbang, nak naik kapal laut zaman dulu. Dia buat tabung haji. Pasal nak mudah. Nak mudah orang buat rukun Islam. Ibadah haji itu adalah rukun Islam yang besar. Jadi buat tabung haji. Jadi buat Islam. Berjihad bersungguh-sungguh. Setengah-setengah negara orang Islam, dia tak tahu nak buat tabung haji. Kediang-kediang ni baru masing-masing mungkin buat. Lepas tu antaranya buat sekolah-sekolah di Malaysia ni. Makna apa sekolah? Pendidikan. Nabi apabila masuk Madinah, dia didik para sahabat ni. Dia didik rakyat. Mana boleh lock jadi badui, jadi jahil gitu, tak boleh. Ini penting sebuah kerajaan. Maka UMNO kerajaan dia buat. Bukan sebuah, bukan dua buah. Beribu buah. Tahfiz lagi sekolah agama. Sekolah agama, pimpinan PAS sendiri pun. Yang jadi pemimpin hari ni sekolah di sekolah kerajaan. Tak apalah, makna bukan mesti dia kena ikut UMNO. Tak. Politik boleh berbeza. Tapi nak menafikan kebaikan orang lain tak boleh. Hari ni sebagai contoh, lawan Israel. Takbirlah sini kita. Sokongnya Hamas. Dalam gitu dok berebut juga, balah juga, dia kata, kerajaan dok sokong tarang. Apa dia Hamas? Dak sokong Hamas, dia kata kita je sokong Hamas. Dak marah, dak laknat apa di Israel. Jadi berebut pula situ. Islam dah berebut. Dia Islam, kita dak Islam. Payah kalau main pahaman yang seperti ni. Kita kena beki pahaman seperti ni. Iblis dia kata lagu mana kepada Allah? Dia kata ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia, daripada Adam. Betul lah, iblis tu dia baik sungguh masa tu. Pasal dia kawan dengan malaikat. Bukan kawan dengan Tok Lebah, bukan kawan dengan ulama. Kawan dengan malaikat tu. Satu makhluk yang tidak pernah buat maksiat kepada Allah. Orang yang makhluk yang paling rapat dengan Allah. Dia kawan dengan malaikat. Mana baiklah dia. Tapi dalam perut ada nyakit. Ada nyakit mengaku dia lebih baik daripada orang lain. Tu lebih baik. Bagaimana kalau kita kata ke orang, kita lebih Islam daripada orang lain. Tambah pula selagi, orang lain pula tak Islam. Oh, besar. Saya kalau ingat benda tu rasa ngiling. Macam mana ustaz-ustaz ni? Macam mana tutup guru ni tak nampak betapa bahayanya? Perkataan saya Islam, saya nak Islam, orang lain tak mau Islam. Besar. Bukan benda kecil. Iblis kata saya lebih baik daripada dia. Pun rosak. Apabila Allah Ta'ala suruh sujud kepada Nabi Adam, semua sujud. Illa Iblis. Aba wastakbar. Dia sombong. Dia angkuh. Bahaya ni. Ini adalah perasaan yang bahaya.
Jadi Allah Ta'ala sebut wajahadu bi amwali. Apa benda lagi hak kerajaan buat? Macam-macam. Antaranya Felda, tolong orang Islam, tolong orang Melayu, bagi tanah, bagi zakat, buat jabat agama, lantik mufti-mufti. Ini semua keperluan. Ini semua ada usaha yang gigih yang dinamakan dalam bahasa Arab wajahadu. Mereka berjuang bersungguh-sungguh. Ustaz, berjuang ni perang. Dah nak perang sini. Ayat ini kalau duduk kat perang, kita kena tafsir makna wajahadu ni perang. Kalau duduk kat perang, duduk di Palestin, apabila kita baca innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim, dan mereka berjuang pada jalan Allah. Kalau di Palestin tu kena tafsir peranglah. Baca ayat ni supaya beri semangat. Apabila mari ke negara-negara yang tidak perang, maka kita kata wajahadu. Berjuang berjihad ini, berjuang ekonomi, berjuang pendidikan, berjuang menegakkan ukhuwah dan perpaduan, berjuang menegakkan dakwah, berjuang ajar orang supaya berbaik dan boleh berbeza. Jadi Allah Ta'ala kata selepas summalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu itu, wajahadu bi amwalihim, mereka itu berjuang pada jalan Allah dengan harta mereka. Jangan kedeku. Kita masing-masing kena buat apa dia? Jihad itu dengan amwalihim, dengan harta mereka. Orang ada RM1, orang ada RM2, dia derma. Untuk kebaikan, untuk masyarakat, untuk Islam, untuk dakwah, untuk madrasah, untuk masjid, untuk masakin. Wa anfusihim, kalau perlu kepada jual diri dia, maksudnya sanggup mati. Sini tak boleh. Jadi haram pula. Berperang di waktu aman, haram, tak boleh. Dan yang boleh ijtihad peperangan ini ulil amri. Tak boleh saya jadi ustaz, jadi tok guru, saya ijtihad. Geng-geng saya, puak saya nak tak boleh. Ini ulil amri. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua dan orang lain yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri. Saya ingat ayat-ayat ni dibaca masa zaman Pah dengan Mahyudin hari tu. Marah ke parti lain, macam tak hormat kepada raja. Allah marah. Baca dalil ni. Hari ni tak baca sekarang, orang lain pula jadi kerajaan tak baca sekarang. Pah tak baca sudahlah, nak pergi tebuk atak pula. Lepas tu nak doa. Berdoa pun berdoa dah. Makna suruh rebah. Pelik sungguh. Time ia jadi kerajaan, ia baca ayat ni. Time orang lain jadi kerajaan, ia minta berebah. Minta berebah. Patutnya doa lah yang baik-baik sepatutnya. Jadi wajahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus sadiqun. Allah kata cukup dah hak tadi. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tidak ragu, berjuang pada jalan Allah, mereka itulah orang yang benar. Jadi apabila kita ada benda pak tadi, kita adalah orang yang benar. Kalau kita duduk di Amerika ke, duduk Mekah ke, duduk Malaysia ke, duduk parti-parti mana lain pun, kalau orang tabligh buat macam hak pak tadi, maka ulaika humus sadiqun. Kalau orang UMNO buat hak pak tadi yang Allah sebut tadi, mereka itu ulaika humus sadiqun. Kalau orang PAH buat, orang PKR buat, orang amanah buat, ataupun orang tak ada parti buat pak benda tadi, Allah mengisytiharkan ulaika humus sadiqun. Mereka itu orang yang benar sungguh. Orang yang benar. Di zaman Nabi dulu juga pak ni. Orang zaman kita juga kena ada pak ni. Jadi mudah-mudahan
Muslimin muslimat sekalian, pakak faham bahawa kita orang Islam, kita orang yang beriman, kita pakak buat baik dengan Allah, buat baik dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita pakak tolong sesama kita ini supaya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadi malam ni saya ambil sedikit peluang dan saya nak beri ruang kepada Datuk dan adik Wang Mahusin. Mudah-mudahan kita pakak dengar mereka berdua pula. Kita capur-capur lah maknanya sesuatu yang baik yang boleh membina akal kita, yang memberi faham kepada Islam kita dan politik kita, supaya kita jadi orang yang baik, yang adil, orang yang sayangkan Allah, sayangkan Rasul, dan baik sesama manusia. Jadi sekadar itulah sahaja. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kan, kita dah dengar penjelasan hujahan ustaz ni menceritakan daripada zaman-zaman Nabi dan zaman sekarang kan. Dan kita boleh tengoklah. Kita boleh tengok, aku cerita dah parti PAS ni pun, aku pun bekas penyokong PAS. Aku pun bekas pentaksub PAS. Oh, kok macam mana pun dulu ni kita, Islam. Oh, apa-apa pun Islam dulu. Oh, apa-apa pun hukum Allah dulu. Tapi setelah aku tengok PAS ni, dulu dia punya kapirkan UMNO, dia punya, ni nak abang Pakatan Harapan tak pernah kapirkan UMNO nah. Ni, waktu PKR, DAP tak pernah kapirkan UMNO. UMNO pun tak pernah lah kapirkan PAS. UMNO pun tak pernah lah kapirkan Anwar Ibrahim. UMNO pun tak pernah lah kapirkan parti PKR ataupun kapirkan parti DAP. Hanya PAS saja yang suka mengkapirkan orang. Kafir zimmi, kafir harbi, kan? Oh, dia punya badan dia, jasad dia, darah dia dibenarkan untuk bonoh ni. Nak cakap pun risau juga sebab YouTube ni dia ada sekatan-sekatan dia, ayat-ayat perkataan dia tu. So, PAS ni dia daripada dulu banyak sangat dia suka menghukum orang, tapi dia tak sedar. Itulah orang kata perkara-perkara yang suka dia macam menghukum orang ni, depa ni melakukan aktiviti ataupun yang orang panggil takfiri ataupun khawarij suka menerakakan orang, suka mengkafirkan orang, suka buat hukuman-hukuman terhadap seseorang. Jadi benda ni tak bagus. Hang sesama Islam pun hang nak kafirkan orang, hang sesama Islam pun hang nak maki hamun orang. Dan kita boleh tengok sejarah-sejarah di dalam KPKP PAS sehingga ke waktu pilihan raya yang ke-15, kita ingat kan, untuk zaman-zaman moden ni dah tak ada dah lah duk kafirkan orang ataupun menerakakan orang. Kita ingat hanya ada 80-an 90-an je yang sembelihan UMNO tak sah, sembelihan PAS saja yang sah, nikah PAS saja yang sah, nikah UMNO tak sah, sembelihan UMNO tak sah, sembelihan PAS saja sah, sehingga berlakunya tragedi memali, sehingga macam-macam yang berlaku sebab daripada taksub ni. Tapi sayang, PRU 15 tahun lepas 2022 berlaku lagi. Sokong PH, sokong BN masuk api neraka. Memang dia minta maaf selepas dia keluarkan kenyataan tu. Tapi budaya tu masih diadakan lagi, masih ada lagi di dalam TikTok tu. Cuba hangpa tengok, cuba hangpa perhatikan, masih ramai lagi yang berfahaman bersama dengan PAS boleh masuk syurga. Kalau siapa yang tak bersama dengan PAS masuk api neraka. Siapa yang bersama dengan PAS, kononnya memperjuangkan Islam. Siapa yang tak bersama dengan PAS, kononnya menolak Islam. Kan? Siapa hak yang kalau macam kerajaan mana-mana naik selain daripada parti PAS ni, yang hak yang tak ada parti PAS ni, Islam terancam, Islam tergugat, itu ini segalanya. Sebab tu aku ada buat video pendek aku, kalau hampa WhatsApp ada 4 minit tu, aku tanya, adakah hadiahwan dekat kampung Risila, dekat Parlimen Marang tu dah tak boleh azan? Berlaku kan dah tak boleh azan, dah tak boleh semayang, dah rakyat Malaysia dah tak boleh semayang 5 waktu. Ni DAP apa semua pakat duk sekat, jangan ke masjid, jangan azan. Berlaku kan tak berlaku? Tak berlaku apa pun. Azan boleh berkumandang. Yang hampa duk kata Pulau Pinang negeri DAP apa ni. Azan subuh 2 kali. Orang Cina pun berterima kasih dekat orang Islam di Pulau Pinang.
Kerana azan 2 kali itulah dapat gerak orang-orang bukan Islam bangun daripada tidur dan boleh siap-siap boleh pergi kerja di awal pagi. Sebab pukul 7 dah jam. So dengan kekuasaan Allah, sembahyang subuh, azan subuh tu dapat mengejutkan seluruh umat Islam dan juga orang bukan Islam untuk menunaikan tanggungjawab. Sebagai orang bukan Islam, tanggungjawab mereka bangun pagi terus pergi kerja. Kita sebagai orang Islam bangun pagi sembahyang subuh dan barulah keluar mencari rezeki, keluar pergi kerja. Tak ada pun kecoh, tak boleh azan lah, duk maki hamun sana sini lah, apa tak ada pun. Malah ekonomi negeri-negeri yang bersama-sama dengan pelbagai kaum, bina negeri, bina pentadbiran, bina segala-galanya. Cuba boleh tengok negeri-negeri yang tak resis, yang tak ada perkauman apa semua. Negeri itu lebih maju daripada negeri-negeri yang kononnya hampa bersama dengan Islam saja. Hampa ni perjuangan Islam saja, hampa sesama hampa saja. Kononnya hampa lah yang terpaling betul. Sedangkan kita, walaupun kita orang Islam, kita pun perlu ambil juga ilmu. Kita perlu juga menuntut ilmu. Kita perlu juga macam lebih kurang macam belajar dengan orang-orang bukan Islam. Ilmu-ilmu yang kita tak tahu. Di atas muka bumi ni ilmu sangat-sangat luas Allah sediakan di atas muka bumi. Sebab tu untuk seseorang individu, hang ada ilmu, insya-Allah kehidupan hang berbeza. Kalau hang tak ada ilmu, kehidupan hang biasa-biasa. Jadi sebab itulah Nabi pernah berpesan, tuntutlah ilmu di mana jua hinggalah ke negeri China. Cuba hampa boleh tengok negara China sekarang apa jadi dekat negara dia. Negara China dia dah pegang ekonomi dunia ni. China ada China bukan Islam, ada China Islam, ada 1 bilion lebih rakyat China saja. Kita baru ada 33 juta je pun. Jadi itulah bila terlalu resist, macam terlalu mabuk kuasa, gila akan kuasa, jadi mengarut lah. So inilah sedikit perkongsianku. Jangan jadi walaun terlalu taksub dan suka mengkafirkan orang, menghina orang, mencerca orang, menjatuhkan orang, mengaibkan orang. Oh Islam tapi duk fitnah orang. Sampai sekarang mereka tak dapat bawa 4 orang bukti tapi duk ulang liwat. Hang kena ingat, kalau hang fitnah orang, hang tanpa bawa 4 orang saksi, nanti hang tu kesaksian diri hang tu tak sah tau. Kesaksian diri hang tu tak sah. Dan apabila anak perempuan hang bernikah, hang menjadi seorang wali, kesaksian hang tu tak sah. Hang tak boleh jadi saksi. Hang tak boleh jadi wali terhadap anak hang. Sebab fitnah khazaf yang hang pernah buat, yang hang dah buat. So, bila kewalian hang terhadap anak hang tu tak sah, pernikahan anak hang tu tak sah. So, apa yang akan berlaku dekat anak hang? Anak hang akan berlaku zina sepanjang sampailah anak hang mati dan melahirkan daripada keturunan zina. Kena ingat semua tu. Allah dah cerita dah di dalam Quran. Hadis-hadis semua dah, memang dia dah cerita dah semua ni. Sama ada kita ni sengaja buat tak tahu ataupun sengaja disebabkan perbezaan politik. Oh, apa yang menguntungkan hampa buat, yang mana hak yang tak menguntungkan hampa, semua jadi tak elok. Jadi itulah sedikit perkongsian aku. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Komen apa-apa bagi engagement tu kuat. Jadi video ni akan view lebih tinggi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.